Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah في المحاضرة اليوم في المادة الأدب والبلاغة للسنة الخامسة نتعلم عن الشعر العباسي للمتنبي. شعر العباسي للمتنبي. طيب أيها الطلاب، اليوم إن شاء الله نشرح عن النص الشعري عباسي للمتنبي للموضوع المدح للمتنبي. طيب انظر إلى الشعر. طيب هذا الشعر جيدا. الشعر ini adalah syair yang sangat bagus. Mawdu'uhu al-madah lil-mutanabbi. Mawdu'nya bertajuk pujian. Pujian yang ditulis oleh Mutanabbi. Baik, InsyaAllah نقرأ معا نقرأ الشعر. هذا الشعر جيدا ونفهم هذه الشعر. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعزم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم، ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه ضراغم. يفدي أتم الطير عمرا سلاحه، نصور الملا أحداثها والقشاعم، وما ضرها خلق بغير مخالب، وقد خلقت أسيافه والقوائم. هل الحدث الهمراء تعرف لونها، وتعلم أي الساقمين غمائم. سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها جماجم. طيب هذه الشعر جيدا. Syair ini menceritakan satu benda yang penting, iaitu keazaman. Satu benda yang sangat penting, iaitu keazaman. Bila satu azam yang tinggi, maka segala perkara yang terdapat, halangan yang terdapat di hadapannya dianggap sebagai satu perkara yang kecil sahaja. Baik, kita lihat kepada terjemah hadis sya'ru supaya lebih kita faham. Baru kita dapat faham, baru kita dapat mengerti apa yang nak disampaikan oleh Al-Mutanabbi. Baik, kita baca insyaAllah. Datangnya keazaman yang kuat daripada mereka yang kuat azamnya. Keazaman yang tinggi mestilah datang daripada orang yang berjiwa yang besar. Orang yang jiwa besar. Dan begitu juga perbuatan mulia hanya datang dari mereka yang tinggi sifat mulianya. Perbuatan yang mulia itu mestilah datang daripada orang yang tinggi akhlaknya. Itu secara adiah, secara alamnya macam itulah. Orang yang hatinya kurang baik, susah nak datang akhlak yang baik. Tapi orang yang memang hatinya dan memang dia mempunyai sifat mulia yang tinggi, maka perbuatannya insya-Allah itulah perbuatan yang mulia. Baik. Ia perkara yang kecil menjadi besar di mata mereka yang berjiwa kecil, dan perkara yang besar menjadi kecil di mata mereka yang berjiwa besar. Senang, mudah saja. Kalau mereka yang berjiwa kecil, keazamannya kecil, maka benda yang datang, masalah yang kecil yang datang di hadapannya pun dianggap sebagai
masalah yang besar. Umpama kita lah, bila kita katakan bahasa Arab ini susah, balaghah ini susah. Sebenarnya balaghah atau bahasa Arab ni perkara yang kecil saja. Tapi bila jiwa kita kecil, kita anggap benda ni besar. Dan perkara yang besar menjadi kecil di mata orang yang berjiwa besar. Walaupun masalah yang besar datang kepadanya, dia akan anggap masalah tu sebagai masalah yang biasa sahaja, kerana jiwa dia besar, jiwa dia sangat tinggi. Seperti mana kita belajar daripada Rasulullah datang macam mana masalah, orang menentang dakwahnya, tapi oleh kerana Rasulullah ni berjiwa besar, dia menganggap sebagai cabaran-cabaran itu sebagai perkara yang kecil dan remeh sahaja. Itu kita kena pegang. Kita kena pegang sangat. Kalau jiwa kita besar, maka masalah-masalah yang kecil-kecil ni kita anggap sebagai masalah remeh, apatah lagi masalah yang besar-besar. Kita jangan ambil terlalu besar benda tu. Baik. Baru dia masuk cerita. Yang tadi dia hanya permulaan sahaja apa yang nak disampaikan. Dia masuk cerita. Saifuddaullah memberi tanggungjawab kepada tenteranya. Sesungguhnya tenteranya yang gagah juga tidak mampu memikul tanggungjawab itu. Saifuddaullah ni menyuruh tentera dia untuk menyerang tentera Rom, yang mana tentera Rom pada zaman ini, zaman Abbasi ini, dikenali dengan kekuatan ketenteraannya yang sangat tinggi, sangat hebat, sehingga kan tentera Islam ni pun takut dengan tentera Rom. Tapi oleh kerana Saifuddaullah ni mempunyai keazaman yang tinggi, jiwa yang besar, dia menganggap tentera Rom yang hebat tu pun sebagai perkara yang kecil sahaja. Dan baginda meminta rakyat supaya menyokong azamnya, dan itulah perkara yang tidak dapat ditandingi oleh singa-singa yang ganas. Saifuddaullah ni perkara benda yang dia ada adalah keazaman. Keazaman ni walau macam mana pun hebatnya musuh, keazaman ni boleh menghancurkan musuh-musuh tersebut. Samalah kalau kita bermain permainan bola sepak, bola jaring, bola baling, kita nampak satu tim tu sangat hebat. Kita nampak tim tu di antaranya wakil negeri, wakil daerah. Kalau kita berjiwa besar, kita anggap sebagai benda tu satu cabaran yang pada kita yang senang saja, maka kita akan boleh mengalahkan dia. Kerana apa? Bila kita ada keazaman yang tinggi, itulah yang ditakuti oleh musuh. Tapi walaupun kita ni hebat macam mana pun, tapi keazamannya rendah, dengan tim yang senang pun kita mudah dikalahkan. Itu yang dikatakan bahawa keazaman itulah yang tidak dapat ditandingi oleh singa-singa yang ganas. Burung yang paling kuat mengorbankan senjatanya seumur hidup, kerana sungguhnya helang itu diciptakan sebagai pedang dan perisai kepada Saifuddaullah. Ini nak dikiaskan kepada tentera. Tentera ini dicipta atau dilatih kerana untuk menjadi benteng pertahanan kepada pemerintah. Samalah askar ke tentera ke, mereka adalah benteng pertahanan. Mereka perlu mengorbankan senjatanya, cakarannya, kerana untuk menjaga Saifuddaullah ataupun pemerintah. Adakah kubu yang merah itu mengetahui warnanya, dan adakah kubu merah mengetahui apakah yang membasahinya? Ini kiasan kepada yang mana bila tentera Saifuddaullah ni menyerang tentera Rom, mengambil kembali wilayah yang dijajahi oleh tentera Rom, maka kubu ataupun kita kelas sebagai tembok itu dibasahi dengan warna merah. Itu dia kata, adakah kubu tu tahu dia itu dibasahi dengan darah? Adakah mengetahui apakah yang membasahinya? Ni maknanya dia macam metafora lah. Metafora, dia macam nak tanya kepada tembok tu, adakah engkau tahu apa yang membasahi engkau sebenarnya ni? Ia dibasahi awan yang mendung sebelum tibanya Saifuddaullah, dan ketika Saifuddaullah mendekati,
dibasahi oleh darah musuh. Sebelum Saifudaulah datang, hujan dah datang dulu, dah dibasahi dengan hujan. Apabila Saifudaulah sampai saja, maka dia dibasahi dengan darah-darah tentera. Sangat hebat. Ini adalah di antara syair Mutanabbi yang sangat hebat, menceritakan tentang keazaman yang besar. Kita boleh ambil syair ni sebagai pegangan kita. Bila kita ada azam yang besar, maka mudahlah kita menghadapi semua cabaran. Apatah lagi setakat belajar online ni. Jangan jadikan belajar online ni sebagai halangan kita untuk mendapat cemerlang dalam SPM. Jangan cakap banyak masalah. Pastikan awak ada keazaman yang tinggi, selesaikan masalah awak. Sebab masalah tu adalah benda yang kecil sahaja, benda yang sedikit sahaja. Baik, seterusnya. Baik, ini Afkar Raisah. Kita dah baca tadi, kita dah bahas tadi dia punya syair. Kita telah isi-isi penting yang terdapat dalam syair ini. Baik, kita baca secara ringkas untuk memudahkan. Bayyana syair hikmatul jamilah fi syair wa hiya azimatul rajul ala miqdarihi. Faman qawiya azmuhu qabra hammatu wa azmu amru alladhi ya'zumu alayhi. وكذلك المكارم فمن كان عنده قدر من كرم فما يفعله من مكارم أعظم. Penyair menjelaskan hikmah yang indah dalam syair ini adalah keazaman seorang itu mengikut kemampuannya. Siapa yang kuat azamnya, maka besarlah perkara yang diazamkannya itu. Begitu juga akhlak. Siapa memiliki sifat kemurahan yang tinggi, maka apa yang dibuat itu Allah muliakan dia. Manusia dan masyarakat mengangkat dia sebagai orang yang mulia. Itu je permulaan dia, untuk dia nak cakap bahawa keazaman seorang itu perlu tinggi, dan akhlak itu perlu dilatih, dia ada dalam diri, baru muncul perbuatan yang mulia tersebut. Baik, isi penting yang kedua, wasfa syair himmah al-Amir Saifudaulah Hamdani fi muwajah al-a'da' fil ma'arakah. Syair menggambarkan apa sifat Saifudaulah ni ketika mana menghadapi musuh. Beliau sendiri menyerang tentera Rom, walaupun bilangan tentera musuh lebih besar dan lebih hebat daripada tentera Islam. Ini bukan satu ketakutan pada Saifudaulah Al-Hamdani. Walaupun bilangan tentera Islam sedikit, tetapi keazaman yang kuat, maka dia dapat mengalahkan tentera Rom yang bilangan yang besar dan senjatanya lebih hebat. Baik, seterusnya, wadhaha asy-sya'iru taghayyara lawnu qal'ah al-hadith ila al-ahmar wa dhalika bisabab kathratu jaryani ad-dima juyus Rum. Dia kata bahawa perubahan warna istana, tembok istana ataupun qal'ah al-hadis, nama qal'ah itu ataupun istana tersebut hadis kepada warna merah kerana banyaknya darah yang mengalir sebabkan peperangan tersebut. Dikatakan bahawa lebih kurang 3,000 tentera Rom yang terkorban dalam peperangan tersebut. Bab ini adalah isi-isi penting yang kita perlu tahu dalam perbahasan syair tersebut. Baik, kita masuk ringkas kepada suara balaghiyah. Yang pertama, adrab khabar. Saya harap kamu faham, adrab khabar adalah peringkat percakapan, sama ada dia talabi, ibtidai, talabi ataupun inkari. Bila kat sini kita lihat qad, bila kat sini kasya'ana qad ajizat anhu. Qad ini membawa maksud kepada talabi. Sama juga qad khuliqat asyafuhu, sesungguhnya diciptakan apa tu, sebagai senjata. Diciptakan kuku ni sebagai senjata. Sungguhnya jadi ini adalah talabi kerana ada satu taukid. Yang kedua, kinayah. Kinayah an-sifat, diceritakan tentang sifat. Al-hadasul hamra, dia kata istana hadis tu berwarna merah, kinayah kepada
keberanian Saifuddaulah Al-Hamdani. Okey, kinayah tentang sifat. Dia nak cerita pasal sifat Saifuddaulah itu. Jadi dia cakap pasal berdarahnya qal'ah itu. Hanya menunjukkan kepada sifat. Baik, uslub insya'i hal hadathul hamra hal. Uslub insya'i hal, istifham talabi, bukan ghair talabi, dia adalah talabi. Baik, seterusnya al-muqabalah. Muqabalah, dua pasangan berlawanan dalam satu ayat, iaitu kasi ada satu saja. Ta'zimu lawannya tasghuru, as-saghir lawannya al-azim. Okey, as-saghir lawannya azim, as-sigharuha al-azaimu. Ini perkataan berlawanan dalam satu ayat. Dan last sekali iaitu isti'arah yang menceritakan tentang, kat sini dia kata al-hadathul hamra ta'rifu launuha wa ta'lamu ayu saqiyaini. Sepatutnya ta'rifu ni mengetahui. Mengetahui ni sifat manusia, tapi diletakkan sifat manusia ni kepada sifat tembok. Dia kata tembok ni mengetahui warnanya, dan maklum tentang apa yang mengalir di atasnya. Jadi kat sini sepatutnya dia katakan bahawa manusia mengetahui seperti manusia, tapi manusia ni dibuang. Jadi isti'arah makniyah. InsyaAllah isti'arah ni kita akan ulang semula pada masa yang akan datang supaya kamu lebih faham. Tapi untuk kali ini kita tahu sahaja kedudukan isti'arah tu di mana. Yang pertama al-hadasu di sini, yang kedua saqatha jamahimu di sini. Okey, baik, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.